Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, baiklah berita sepenuhnya. Semua anggota kabinet yang bakal dilantik tidak lama lagi diingatkan supaya tidak membazirkan uang kerajaan bagi perbelanjaan tidak perlu, terutama untuk kerja baik pulih pejabat masing-masing, tegas Datuk Sri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, anggota kabinetnya juga diingatkan supaya tidak menggunakan peruntukan kerajaan bagi kemudahan pribadi. Sebaiknya ia perlu diutamakan bagi mengatasi lonjakan kos sara hidup dihadapi rakyat ketika ini. Beliau yang mengumumkan tidak akan mengambil gajinya sebagai Perdana Menteri antara lain menasihati bakal anggota kabinet supaya sentiasa berjimat dengan lebihan peruntukan itu perlu dipulangkan kepada golongan susah. Kalau boleh jimat sama ada RM100, RM1000 atau RM10.000, ia boleh dipulangkan kepada golongan susah. Amalan dari dulu, apabila setiap menteri berpindah atau ditukarkan akan guna RM300.000 hingga RM500.000 untuk baik pulih pejabat termasuk membeli kursi dan meja cantik. Saya sendiri sudah pulangkan kereta dengan nomor pendaftaran BEM1 yang digunakan sebelum ini. Selain akan gunakan kereta sedia ada sahaja dan syaratnya tidak ada pembelian baru daripada pejabat Perdana Menteri PMO. Ini termasuk juga laporan mengenai kerusakan karpet di PMO. Saya sudah arahkan supaya ia dibaiki dan disyaratkan supaya tiada pembelian baru. Ini adalah message kepada pimpinan kementerian dan jabatan lain supaya ingat bahwa dalam keadaan sekarang kita patut melakukan budaya baru, katanya. Beliau yang juga ahli parlimen Taman berkata demikian pada sidang media majelis sholat hajat, kunduri kesyukuran dan doa selamat di Masjid Ashabus Solihin dekat sini semalam. Sementara itu, Anwar berkata, beliau sudah mengarahkan supaya mesyuarat khas Majelis Tindakan Sara Hidup Negara 2022 diadakan bagi membincangkan isu lonjakan kos sara hidup dihadapi rakyat pagi esok. Katanya mesyuarat itu perlu diadakan segera berikutan terdapat keperluan mendesak berhubung isu berkenaan dengan ia dijangka mampu menyelesaikan beberapa plan tindakan segera dan jangka panjang bagi mengatasi masalah terbabit. Esok kita khusus untuk dengar laporan dan langkah mengatasi isu kos sara hidup, tetapi saya lebih mahu dengar tindakan yang boleh meleraikan masalah ini dengan sebahagiannya dalam kadar segera maupun panjang. Saya sudah panggil dan pegawai sedia hadir mesyuarat biarpun esok adalah Ahad. Kos sara hidup ini terlalu menekan dan saya tak mahu tangguh. Insya Allah kita akan mengambil beberapa tindakan segera sekadar yang kita mampu bagi mengatasi isu ini. Saya juga syukur dan berterima kasih kepada pedagang kerana menyediakan bekalan telur dan minyak masak mencukupi. Ini sekurang-kurangnya langkah awal yang boleh meringankan beban rakyat, katanya.